bala bencana yang berlaku, yang bukan hanya terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'alamu, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha keras balasan siksaan azabnya, insyaAllah. Baik, yang saya hormati Fadilatul Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala kena dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung semula lah kuliah kita lah yang tertangguh hari itu, sebabkan ada kuliah semua lah. Ekon pasang sini tak? Ekon tak? Belum lagi? Oh, baik. Belum sampai ni. Duit tak turun lagi lah. Tunggu duit turun dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau apa-apa kita bersyukurlah dengan apa yang ada kan, InsyaAllah. Jadi malam ni kita sambung. Kita apa? Hadis? Hadis ke? Hadis muka surat? Okey. Muka surat? 324. 324 insya-Allah. Jauh dah. Hadir dah. Kita sikit lagi. Berapa hadis lagi? Baik, insya-Allah. Petunjuknya daripada hadis yang mana tu, hadis yang kita baca hari itu, hadis berkenaan dengan bid'ah tu kan, hadis mengenai bid'ah, hadis yang ke-28, hadis yang terima daripada Abi Najid Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana wa'azana Rasulullah SAW, Nabi SAW telah berpesan kepada kami akan mau'izah, akan pesanan, wajilat minhal qulub, menggetarkan daripadanya hati, wazarifat minhal uyun, dan menitiskan air mata. Nabi telah memberi pesan kepada kami para sahabat akan satu pesanan yang mana pesanan itu menggetarkan hati dan menitiskan air mata. Apa pesanannya? Pesanannya Nabi berkata, ausikum bitaqwallah azza wa jalla wasami wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang merintahkan kamu tu seorang hamba, sekalipun yang merintahkan kamu tu seorang hamba, fa innahu man ya'is minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, fasayara ikhtilafan katsira, maka kamu akan melihat banyak perselisihan di kalangan umat aku, kata Nabi. Oleh itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Oleh itu, peganglah kamu dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, lagi yang mengetahui kebenaran, Oleh itu, adu 'alaiha bin nawajid. Oleh itu, gigit oleh kamu dengan gigi geraham. Gigit oleh kamu dengan gigi geraham. Ini merupakan satu bahasa kiasan lah, kan? Kiasan berkenaan tentang, maknanya satu benda tu kita pegang dengan kuku lah, maksudnya satu benda yang kita dapat tu daripada Nabi, kita pegang dengan kuku. Adu 'alaiha bin nawajid. Kemudian wa iyyakum wal muhdatsat umum, dan oleh itu naklah kamu berhati-hati terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna likulli bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya tiap bid'ah itu merupakan dhalah, sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi hadis ni hadis riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi. Dan hadis ini kita nak bahas hari itu nak. Dalam pembahasannya disebutkan bahawa
Bid'ah ni terbagi pada dua. Jangan kita anggap semua perkara tu bid'ah. Sedangkan benda tu kita kata dia benda tak ada depan masa Nabi, tak ada benda tu, tapi dibuat pada zaman sekarang. Pada zaman Nabi tak ada. Jadi kita anggap benda tu dolalah, sesat. Tak bolehlah kita cakap macam tu. Kadang-kadang benda tu Nabi tak buat, tapi para sahabat buat. Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Ataupun sahabat tak buat, tetapi ulama sepakat menyatakan benda tu boleh. Ulama sepakat menyatakan boleh. Tuan-tuan sekalian, ulama dalam mazhab Syafi'i ini sepakat menyatakan benda tu boleh. Berdasarkan pada kias, benda tu baik dan boleh kita buat, maka lakukanlah macam tu. Baik. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, al-bid'atu bid'atani. Muka surat 32 tu. Wal bid'atu bid'atani, mahmudatun wa mazmumatun. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Bid'ah itu ada dua jenis. Pertama bid'ah yang terpuji, yang kedua bid'ah tercela. Fama wafaqa sunnah, mana-mana bid'ah yang sesuai akan sunnah, ada kesesuaian daripada sudut sunnah, fahuwa mahmud, maka ianya dipuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, dan mana-mana bid'ah yang menyalahi, yang tidak bersesuaian dengan Islam, maka mazmum, maka ianya dicela lah, ianya dicela. Baik. Baik, seterusnya kita lihat kepada petunjuknya ke surat 324. Betul kan? InsyaAllah. Memang mic ni macam ni ya, lomau ya. Jauh kan? Jauh kan? Okey. Boleh? Saya pakai mic. Dia dah mogok lama tak pakai. Baik, insyaAllah kita lihat kepada dilalah ataupun petunjuknya. Hadis yang ke-28 ini menunjukkan pertama, bahawa setiap khutbah atau ucapan, nasihat atau pengajaran naklah dengan cara yang berkesan, mempengaruhi orang-orang yang mendengar, sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi pada hadis ini. Dengan demikian baru dapat mengisahkan dan membuka fikiran dalam sesuatu perkara. Jadi dalam hadis ini Nabi menggunakan kaedah pendekatan. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Dia kata, aku berwasiat kepada kamu kan dengan bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiat kepada kamu dengan bertakwa dan mendengar dan taat. Ini salah satu daripada kaedah lah. Kaedah untuk memberikan didikan supaya benda itu meresaplah dalam pemikiran orang yang mendengar. Siapa itu pula orang yang bercakap tu, mestilah dia cakap dengan penuh ikhlas. Cakap memberi nasihat dengan penuh keikhlasan. Barulah akan menimbulkan, orang kata, perasaan insaf kalau orang mendengar. Tapi kalau cakap je, tapi tak ada, tidak keluar daripada naluri kan, keinsapan tu, jadi cakap kat mulut je lah, tak sampailah ke hati orang mendengarnya kan. Sebab apa? Alah, dia pun lebih kurang je, dia cakap macam tu, tapi dia pun langgar juga, dia pun lebih kurang je. Jadi mestilah orang yang bercakap tu penuh dengan mana keluar daripada dia punya kesedaran dia, keikhlasan dia untuk menegur sesuatu perkara supaya orang lain kan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya, bahawa setiap khutbah atau ucapan, nasihat atau pelajaran naklah dengan cara yang berkesan, mempengaruhi orang-orang mendengar, sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi pada hadis ini. Dengan yang demikian barulah dapat mengisahkan dan membuka fikiran dalam semua perkara. Barulah fikiran orang terbuka lah bila satu ucapan yang diucapkan tadi. Kalau kita menegur seorang, menegur dengan penuh ikhlas. Bukan ada satu benda yang sebalik daripada apa yang kita tegur. Bukanlah kita nakkan sesuatu imbuhan di sebalik apa yang kita tegur tu.
Jadi orang yang berkhutbah hendaklah mengetahui sebenar-benarnya akan perkara yang dikutubahkan. Itu serta mengetahui pula keadaan hal orang-orang mendengarnya, supaya dapat disampaikan maksud dari isi khutbahnya dengan cara yang sesuai. Dengan cara yang sesuai. Tengoklah kalau mau khutbah, isilah khutbah dengan penuh semangat. Penuh semangat lah. Barulah orang tahu terbuka mata kan. Tak adalah terlentur ya. Gitu. Jadi kalau bahasa yang gunakan tu bahasa yang kata lemah gemalai, kita khutbah. Hati yang tertidur tu. Tertidur sedap kan? Gitu. Bila sadar bila kamat. Nasib baik ada orang colek sebelah. Kalau tak ada orang colek memang habis ya. Memang tak sedar. Silap-silap imam dah habis salam dah. Dah habis salam Jumaat dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua baru dah tersedar. Dah habis ke semua Jumaat. Kan? Dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah kan. Macam tu. Jadi mestilah orang khutbah mesti dengan penuh semangat. Gitu. Semangat dan memang dia daripada mana keluar daripada dia punya keikhlasan naluri dia untuk menegur supaya kita sama-sama dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berkhutbah nak mengetahui sebenar-benar akan perkara yang dikutubahkan. Itu serta mengetahui pula keadaan hal orang-orang yang mendengarnya supaya dapat disampaikan maksud dari isi khutbah dengan cara yang sesuai. Jadi ada orang tuan-tuan, dia khutbah Jumaat, contohlah khutbah Jumaat lah, dia tak payah pakai teks. Ada. Boleh, tak ada masalah. Tapi masa kena jaga jugalah. Kan kau ada orang mengamuk kan, disebabkan terlampau khusyuk berkhutbah tanpa pakai teks, sehingga kan makan masa yang lebih lewat pula. Jadi orang pun dah gelisah je tu kan. Tak? Jagalah masa. Kalau kita ada teks, memang kita ikut teks tu. Contohnya 10 minit, 10 minit lah. Tak ada baca lebih lah. Tak ada kita nak ulang lebih sebab kita ada teks tu. Sebab teks tu dia dah anggarkan berapa minit untuk kita berkhutbah. Kalau tak ada teks, itu yang panjang menjelur tu. Gitu. Tapi kalau orang yang berkhutbah tanpa teks, dia boleh kawal masa dia. Contoh kalau kata 10 minit, 10 minit lah khutbah. Tak kisahlah kau nak khutbah apa benda tajuk yang kau nak bawa, tak kisahlah. Yang penting bersesuaian lah. Yang penting dapat kembalikan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting gitu. Boleh, tuan? Boleh ya? Jadi bahawa apa yang dikatakan Rasulullah tentang akan timbulnya persisian yang banyak adalah perkara yang benar. Yang demikian amalan tepat tujuannya terhadap perkembangan dari perjalanan hidup umatnya. Persisihan telah jadi daripada zaman ke zaman, hingga terdapat bermacam-macam golongan yang berlainan aliran dan pendapat yang saling bertentangan. Masya Allah. Jadi akhir zaman ni contohlah zaman fitrah. Akhir zaman ni zaman fitrah, macam-macam aliran lah. Contohnya aliran Rasul Melayu. Rasul Melayu dulu dah senyap dah Rasul Melayu ni, tapi yang akhir ni terdengar balik ajaran Rasul Melayu. Nampak? Dan dia punya apa tu, dia punya pengikut itu pula kadang bila kita tegur dia cabar tu. Dia cabar kan? Jadi Melayu dia kata ada Rasulnya. Dia kata orang Arab ada Rasul, dia kata. Orang Arab ada Rasulnya, kita orang Melayu takkan tak ada Rasul, dia kata. Ada. Orang Arab ada Rasul dia. Setiap umat tu ada Rasul. Wa kulli ummatin Rasul, dia kata. Pandai tu. Setiap umat ada Rasulnya. Kita orang Melayu takkan tak ada Rasul, dia kata. Pandai tu. Dia provok kita lah. Provok kita. Macam tu. Okey. Ajaran ayah Pin tu punya tu ya. Walaupun ayah Pin tu dah meninggal lah, tapi dia punya pengikut-pengikut dia tu masih lagi fanatik dengan ayah Pin. Dia kata ada pernah ada tengok video kan, dia punya pengikut tu. Dia dibawa naik ke langit.
bertemu ayah pin di alam apa? Alam sebalik mata tah, benda tah alam ni. Adalah alam dia lah. Alam barzah. Barzah dia tapi bukan barzah, tapi barhah apa benda dalam. Ada alam dia pula. Dia jumpa dengan ayah pin. Yang ayah pin tu seperti Tuhan dia. Ayah pin seperti Tuhan. Ayah pin dah mati dah, tapi pengikut dia ada lagi tu. Fanatik dengan dia tu. Ajaran dia tu, ajaran ayah pin tu. Baik, insyaAllah boleh. Kemudian apa tu, ajar apa lagi yang ajaran apa lagi ni, yang Asy'ari kan, Al-Qam ni kan, Asy'ari tu ada lagi pengikut-pengikut dia, tapi dia tak menzahirkan sangatlah dia punya tu. Ada lagi dia pakai kopiah dia tu, dia ada logo dia tu, logo dia. Ada. Dan time Jumaat pun tak nampak dia orang tu. Time Jumaat pun nampak. Tak nampak. Golbot Ikhwan je kan. Golbot Ikhwan tu saki baki daripada ayah ni Al-Qam punya. Syekh Syarif Muhammad tu ada. Keseremban 2 tu ada. Bulan ni ramai dia. Macam tu. Dia ada pakai kopiah tu, dia logo dia, kopiah tu. Cuma time Jumaat tak nampak. Time Jumaat tak nampak. Sebab biasa mereka akan pakai kopiah tu. Mana-mana dia akan pakai kopiah. Dia ada logo dia. Saya tak tahu logo lambang apa, tapi ada lambang apa tu, dia capal Nabi tu kan. Lambang capal Nabi kita silap tu. Macam tu. Senang dikenal kumpulan tu. Tapi time Jumaat tak nampak. Tak tahu dia semua Jumaat mana. Allah jadi. Maknanya walaupun dia punya ketua tu dah meninggal, tapi pengikut-pengikut tu masih ada lagi. Cuba mengembangkan ajaran itu. Kemudian kalau nak poligami, dia mereka contoh, mereka ni suka poligami. Poligami itu mestilah di kalangan pengikut dia sahaja. Dia tak ambil pengikut orang luar. Kalau nak masuk dia, mungkin adalah dia punya cara nak masuk dalam kumpulan tu. Kemudian kalau nak, yang mereka kan suka poligami. Jadi poligami itu dalam kumpulan mereka sahaja. Faham kan? Boleh. InsyaAllah. Betul. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi perselisihan telah jadi dari zaman ke zaman, hingga terdapat berbagai-bagai golongan yang berlainan aliran dan pendapat yang saling bertentangan. Maka di antara perselisihan itu ada yang berlaku di antara pengikut suatu mazhab dalam perkara yang tidak penting, dan ada pula dalam perkara yang tidak ada asal. Tak ada asal sama sekali. Tak ada sumber sama sekali. Mereka hanya kata mungkin ketua mereka tu buat, maka mereka pun buat juga. Baik. Kemudian demikian terjadi perselisihan ini. Cara untuk menghindarkannya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi nak hilangkan perselisihan tadi, kembali pada Quran dan sunnah. Bukan kembali pada Quran dan sunnah saja, ikutlah pandangan para ulama. Ulama dalam mazhab Syafi'i, kemudian dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau tak nak sesat, kita kena misi menuntut ilmu, cari ilmu. Zaman sekarang ni orang cari ilmu dalam internet je. Cari ilmu dalam internet, tak nak lagi berguru-guru dah. Sedangkan berguru ini salah satu daripada amalan salafus salih. Amalan salafus salih ialah berguru, bertalaki. Ada kitab dia, kitab-kitab yang muktabar. Kita kalau tafsir lah tafsir yang muktabar. Kalau hadis kitab hadis yang muktabar. Kalau fiqh kitab fiqh yang muktabar. Kitab-kitab itulah yang kita bertalaki, guru. Baik, seterusnya yang kedua, bahawa yang disebut sunnah ialah perjalanan Rasul dan para sahabat meliputi perkara i'tiqad, amalan dan juga perbuatan. Bahawa yang disebut sunnah ialah perjalanan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum meliputi perkara i'tiqad. Apa i'tiqad Rasulullah? Apa i'tiqad para sahabat? Kemudian amalan
Nabi dan apa makna sahabat. Perbuatan Nabi dan apa perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kadang perbuatan tu Nabi tak buat tapi sahabat buat. Dan Nabi tidak mengingkari sahabat buat. Nabi tak ingkari. Mana bila Nabi tak ingkari, mana bolehlah benda tu buat. Walaupun Nabi tak buat benda tu. Faham kan? Gitu. Banyak orang dia kata bila Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Bid'ah. Dia kata bid'ah. Ni bid'ah. Sebab apa Nabi tak buat? Kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama, kitab-kitab turas lama ni, sebahagian daripada orang moden ni, dia kata kitab-kitab lama ni, dia kata ni semua kitab-kitab tak ada sumber ke. Kitab-kitab jawi-jawi lama kan. Kitab-kitab jawi lama, kita tak pondok kan. Contoh Muniyatul Musalli, Kifayatul Muhtadin, Sabilal Muhtadin, Tak Sabilal, dan macam-macam kitab pondok ni, kitab turas yang orang ngaji pondok kan. Ada sebahagian daripada orang moden ni, mereka kata ini semua bid'ah. Tak ada sumber pun. Tapi dia tak tahu siapa yang mengarang tu. Sedangkan ulama mengarang tu ulama-ulama yang hebat. Syekh Patani kan, Abdullah Patani dan sebagainya. Macam kitab Muniyatul Musalli tu, kitab dia nipis yang Muniyatul Musalli tu. Tak jawi lama kan. Tapi digarang oleh Tuhu Abdullah Patani. Dia seorang petani. Mengaji di Aceh selama 2 tahun. Mengaji di Mekah selama 30 tahun. Mengaji Mekah 30 tahun. Dan mengajar di Mekah. Mengarang kitab. Berjilid, berpuluh kitab yang dikarang dia. Tapi dalam Jawi lah. Dia tak karang kitab Arab. Sebab kitab tu nak diajar kepada orang Melayu. Jadi disusun dalam bahasa Melayu Jawi. Supaya orang Melayu Jawi ni senang belajar. Tapi separuh daripada orang moden ni dia kata bid'ah. Tak ada sumber dan sebagainya. Itu masalah dia. Baik. Kemudian kira-kira pada kurun keempat Hijrah, oleh ulama Usuluddin, pengertian tersebut ditentukan kepada suatu jurusan ilmu, iaitu ilmu yang berkenaan dengan i'tiqad, ilmu tauhid. Dan perkataan sunnah itu dihaskan kepada orang atau golongan yang merasakan ilmu itu atas keterangan Allah dan Rasulnya, buka atas akal fikiran. Buka atas fikiran. Balik. Kemudian kira-kira pada kurun keempat Hijrah, oleh ulama Usuluddin, ulama tauhid lah. Pengertian tersebut, pengertian mana? Pengertian definisi atas tadi lah. Apa dia katakan sunnah tadi kan? Pengertian tersebut ditentukan kepada satu jurusan ilmu, iaitu ilmu berkenaan dengan i'tiqad, ilmu tauhid. Dan perkataan sunnah itu dihaskan kepada orang atau golongan yang mendasarkan ilmu di atas keterangan Allah dan Rasulnya. Bukan bukan atas akal fikiran. Bukan atas fikiran, tapi berdasarkan kepada wahyu ataupun berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham kan? Dalam konteks amalan kita di kalangan orang Melayu ni, kita masih lagi boleh mengamal dengan ahli-ahli dhaif. Sebab daripada pahaman Wahabi, mereka kalau hadis tu dhaif, mereka tak pakai. Mereka nak sahih dia. Tak sahih mereka tolak. Tak sahih tolak. Mereka tak amal. Tapi dalam konteks kita ulama Melayu ni, dhaif masih lagi dipakai. Masih lagi boleh digunakan untuk fadilat amaliyah, untuk kita beramal. Tak jadi masalah. Cuma kalau nak berhujah mesti hadis yang sahih. Tapi untuk amalan untuk diri sendiri bolehlah pakai hadis yang Yang penting hadis itu bukan maudhu', bukan hadis palsu. Bukan hadis palsu. Dan hadis itu tidaklah tersangat dhaif. Tidaklah tersangat. Kadang hadis itu dhaif tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Maka dia naik kepada hadis hasan.
ataupun hasan sahih. Walaupun pada asalnya hadis itu dhaif, tapi ada hadis lain yang menguatkan dia. Maka jadilah hadis itu pada hadis hasan ataupun hasan sahih. Apa masalahnya kan? Itu. Macam kitab Jauharah Mahfuz kan. Kitab Jauharah Mahfuz ni dia bercampur-campur. Dia hadis sahih ada, hadis dhaif pun ada. Separuh daripada orang dia tak nak pakai kitab Jauharah Mahfuz ni. Kitab Jauharah lama ni, dia kata bid'ah. Kan? Dia bid'ah. Tapi dia banyak kepada amalan. Itu amalan kan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, akhirnya sebagaimana yang diketahui sekarang, perkataan sunnah itu adalah nama bagi orang-orang yang mengikut aliran mazhab Imam Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi dalam urusan etikad ataupun tauhid, dan mereka dinamakan golongan-golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila diitlakkan Ahlussunnah wal Jamaah, itulah daripada aliran Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Dan Abu Hasan Asy'ari itu kan dia punya keturunan-keturunannya sampailah kepada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Musa Asy'ari. Gitu. Dan Abu Musa Asy'ari dan Maturidi ini mereka membenarkan pemahaman kepada sifat 20. Sifat 20 wujud, qidam, baqah sampai dalam qaf ta'ala kali. Qiyam ta'ala, mutakaliman dan sebagainya. Jadi separuh daripada pahaman moden ni mereka tak nak pakailah. Dan sifat 20 ni dia kata sifat 20 ni bid'ah. Tak ada pun sumber sifat 20. Dia kata tak ada sumber. Sedangkan sifat 20 itu bersumberkan daripada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Maturidi. Di mana dia punya keturunannya sampai kepada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari itu ialah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Taala menyebut menurunkan ayat berkenaan ayat yang mana pada satu hari ini, pada akhir zaman nanti, di mana akan berlaku kepada umat aku, kan? Bila berlaku pada umat aku perpecahan, pembalahan dan sebagainya, oleh itu hendaklah kamu akan ada satu golongan yang akan lahir. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Yang mana mereka yang mencintai kamu, kamu mencintai mereka. Bila akhir zaman nanti akan berlaku pada umatku, akan berlaku perselisihan, berlakunya kata keruntuhan di kalangan umat aku pada zaman nanti. Jadi akan ada satu kumpulan yang akan wujud, yang akan kumpul ni, yang akan timbul, iaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana sifat mereka yuhibbuhum wa yuhibbuna, azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Bila ayat itu disebut, kan, maka Nabi menunjuk kepada Abu Musa Asy'ari. Sahabat bertanya pada Nabi, siapakah golongan itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia mencintai mereka, mereka yang cinta dia. Allah Ta'ala cinta pada dia dan dia cinta pada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Iaitulah kenapa Nabi tunjuk haza qaumun rajulun haza. Kan? Qaumun rajulun haza. Itulah kaum ini. Ditunjuk kepada Abu Musa Asy'ari, iaitulah yang keturunan dari Abu Hasan Asy'ari, yang mengasaskan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Baik, seterusnya, kemudian bahawa dari pengertian hadis ini dapat diambil satu kesimpulan, iaitu sunnah lawan bid'ah. Sunnah diperintah supaya diikuti, tetapi bid'ah diperintah supaya dijauhi. Sebab bid'ah adalah sesat. Ibn Abbas pernah berkata, alaika bittaqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtabi'. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan tetapkanlah pendirian, ikutilah, dan jangan engkau membuat bid'ah. Ittabi', ikutlah. Wala tabtadi', dan jangan kamu melakukan bid'ah.
Naklah bertakwa kepada Allah dan tetapkanlah pendirian ittabi, ikutilah, wala tabtadi, jangan engkau buat benda-benda bid'ah. Menyalahi kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendakwa contohnya tahlil ni bid'ah. Tahlil bid'ah, kunwi bid'ah, macam-macam lah. Jawapannya ada dalam kitab. Kitab apa tu? Menjawab kekeliruan ummah. Yang dikarang oleh Ustaz Muhammad Jul tu. Di situ ada banyak. Dia jawab persoalan-persoalan yang menyatakan bid'ah apa tu, tahlil tu bukan bid'ah. Kan baca Quran ataupun bukan bid'ah. Tapi banyak orang zaman moden ni dia mengatakan benda tu bid'ah. Tidak pernah lakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajar kitab tu dekat masih apa tu? Tengku Besar tu, kuliah subuh. Kan? Dia ada kitab yang Muhammad Jo yang tebal tu. Itu tebal tu tak, kalau ngaji kita tak tahu bila habis kan. Jadi kita ambil ringkasan je. Ringkasan tu pun tak habis-habis lagi tu. Tak habis lagi. Banyak persoalan-persoalan yang terdapat dalam tu lah. Gitu. Baik, seterusnya hadis ke-29. InsyaAllah. Dah masuk insyaAllah belum? Baik. Hadis ke-29. Al-hadis tasi' wa ishrun. An Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni minan nar anin nar. Qala laqad sa'alta an azim innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tuqiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Summa qala ala u'addiluka ala abwabil khairi as-saum junnatun was-sadaqatu tuti'ul akhti'a kama yutfi'un marun an-nar wa salatu rajuli fi jawfil layl summa tatajaba junubuhum anil madajir yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, sehingga kepada ayat balagha ya'malun. Summa qala alla ukhbiruka bi ra'sil amri wa umurihi wa zirwatu sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul al-islam. Ra'sul amri al-islam wa umuruhu as-shalah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ubaruka bimilaki zalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kaffu alaikal haza. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bih. Fa qala sakilatka ummuka wa hal yakubun nas binnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidul asinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Hadis yang ke-29, hadis diterima daripada Mu'az bin Jabal. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Daripada Mu'az bin Jabal. Apa kata ya? Qultu ya Rasulullah, aku kata ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudhilun nar. Berikan khabar kepadaku dengan satu amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga. Kata dia, akhbirni bi amalin yudkhilni jannah. Beri khabar pada aku, beritahu akulah akan satu amalan yang boleh masuk aku dalam syurga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku daripada azab neraka. Menjauhkanku daripada azab neraka. Qala berkata Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya satu benda yang besar, kata. Wahai Mu'az, kau ni tanya benda yang besar ni, macam mana aku nak jawab? Kan? Besar kau nak tanya ni. Wa innahu la yasiru ala ma yassarallahu alaihi. Maka sesungguhnya engkau sesungguhnya amalan mudah atas orang yang telah dimudahkan dia oleh Allah untuknya.
Wa innahu laysiru ala man yasrallahu alaihi. Maka sesungguhnya perkara ini mudah bagi orang-orang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Taala. Kemudian apa kata Nabi? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah dengan melakukan syirik dengannya walaupun sesuatu pun. Ini benda besar Nabi cerita. Pertama, ta'budullah. Sembah Allah wala tusyriki bihi syai'a. Jangan syirikkan kepada Allah walaupun dengan sesuatu benda pun. Wa tuqimus shalah, dan dirikan sembahyang. Sembahyang wajib didirikan. Wa tu'tiz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di Ramadan. Wa tahujjul bait, dan berhaji, menaikkan haji ke Baitullah. Menaikkan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk pergi ke sana. Suma kemudian berkata ia, qala, kata ia, ala udalluka an abwabil khair. Ala udalluka ala abwabil khairi. Tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Siapa cakap ni? Nabi cakap. Nabi cakap, ala udalluka abwabil khairi. Suka tak kalau aku nak cerita kat kamu ni pintu-pintu kebaikan? Suka tak? Maka Nabi kata, as-saum junnah. Puasa itu merupakan perisai. Puasa perisai. Ini antara pintu-pintu kebaikan lah. Puasa lah. Jadi puasa itu adalah pintu kebaikan. Wa sadaqatu tuti'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an. Sedekah itu memadamkan khati'ah, dosa. Kesalahan ataupun dosa lah khati'ah. Kama yutfi'un nar, kama yutfi'un ma'an, sebagaimana memadamkan oleh air akan api. Sebagaimana memadamkan oleh air akan api. Ini nak ceritakan pintu-pintu kebaikan. Pertama, puasa. Kedua, sedekah. Mana lagi? Wa salatu rajulu fi jawfil laili, dan sembahyang lelaki pada tengah malam. Fi jawfil khair, pada tengah malam lah. Mana waktu yang sunyi lah, jawfil lail. Summa tala, kemudian dia baca ayat. Tatajaba junubuhum anil madaji. Ia menjauhkan lambungnya daripada tempat tidurnya. Sampailah pada ayat ya'malun. Ini ayat daripada surah apa ni? Surah Syadah kan? Surah Syadah. Tatajaba junubuhum kan? Selepas kita sujud Syadah tu kan, kita bangun kan? Bangun semua ayat lah. Syadah. Baik, kemudian summa qala, kemudian berkata ia, ala ubiruka birasil amri. Dia kata lagi kepada Muaz, Nabi kata lagi kepada Muaz, wahai Muaz, dia kata, adakah kau suka aku khabar pada kamu tentang rasul amri, kepala pekerjaan. Kepala Ustaz, kepala pekerjaan maknanya tonggak pekerjaan lah kan. Kepala pekerjaan itu tonggak lah, tonggak pekerjaan. Ataupun tonggak urusan. Mana dikatakan sebagai tonggak sesuatu urusan. Wa umuduhu, dan tiang dia. Wa zirwatu sanamihi, kemudian puncak dia. Puncak dia mana? Pertama tonggak dia, kemudian tiang dia, kemudian zirwatu sanamihi, itu puncak dia, sesuatu urusan ataupun pekerjaan. Qultu, aku berkata, Muaz kata lagi, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, saya nak dengar. Saya nak dengar. Apa itu dikatakan rasul amri, apa itu wa umudihi, dan apa itu zirwatu sanamihi. Kita ya Rasulullah, aku nak tahu lagi ni. Jadi Muaz ni suka nak dengar apa yang Nabi cerita lah. Maka qala, Nabi pun berkata, rasul amri al-Islam. Tonggak satu urusan tu Islam. Tonggak satu Islam. Tonggak suatu urusan Islam ni lah sebagai tonggak suatu kerjaan dan urusan. Kemudian wa umuduhu as-salah, tiang dia sembahyang. Tiang dia sembahyang. Siapa tak sembahyang, maknanya tak ada tiang. Tak ada tiang. Macam bangunan tak ada tiang. Macam mana bangunan tak ada tiang? Roboh tak ada. Roboh kan? Yang ada dinding lah, tiang tak ada. Dinding aja, tiang tak ada, tak kuat lah. Atas sandar kan, siap kan, terbalik kan, kau faham? Kemudian wazir watu sanami al-jihad,
Dan puncaknya urusan tadi itulah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. So dikaitkan pertama Islam, kedua solat, solat dengan tinggal, jihad pun dengan tinggal. Jihad ni pelbagai cara lah. Bukan cara jihad dengan dalam peperangan ke, jihad menggunakan pena ke, jihad menggunakan kalam ke, jihad dengan menulis buku, menulis benda-benda ilmiah dan sebagainya kan. Benda-benda yang bagus. Itu dia lah jihad. Kerana jihad ni jihad ekonomi. Jihad juga ekonomi yang jihad. Kemudian tapi yang paling besar jihad ialah kalimatullah ya ulia. Yang dikatakan jihad fisabilillah sebenarnya ialah menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Itulah jihad sebenarnya. Kemudian summa qala ala ubahiruka bi malakin zalika kulli. Nak tak aku kabar pada engkau ya Muaz bi malaki zalika kulli, dengan penguasa bagi demikian itu semua. Suka tak kalau aku nak cerita pada kamu tentang penguasa zalika kulli? Qultu, aku kata bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani, maka Nabi pun mengambil lisannya, pegang lidah Nabi. Nabi pun tunjuk lidah atau pegang lidah. Qala, apa kata Nabi? Kuffa alaikal haza, tahan olehmu akannya daripada ini. Maksudnya apa? Nabi suruh jaga lidah. Nampak? Nabi suruh jaga lidah. Jangan suka cakap yang mencabu-cabu, memaki hamun orang, ngutuk tak sentuh orang dan sebagainya kan. Cuma zaman sekarang ni orang mengutuk pakai tulisan. Dalam FB ke mana, dalam situ dia tutup. Bila berjumpa tak berani. Bila berdepan tak berani. Dia berani dalam media sosial dia. Taik benda-benda yang bukan, tu taik media cabut lah, kutuk macam-macam lah kutuk. Tapi bila berdepan orang tu dia tak berani, takut. Gitu. Fa akhadha bi lisani, maka Nabi pun mengambil lisannya, lidahnya, pegang lidah Nabi. Maka Nabi kata kuffa alaikal haza, tahan oleh kamu akan ini, lidah. Betul tak tuan-tuan? Mana itu? Betul kan? Nabi kata, lalu Nabi memegang lidahnya, saya berkata, cegahlah ini. Kataku ya Nabi Allah, dan sesungguhnya kami akan disesa kerana kami berkata dengannya. Dan sesungguhnya kami wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bih, sesungguhnya kami akan disesa dengan apa-apa yang kami berkata dengan dia. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW, sakilat ka ummuka, sabdanya engkau, ibu engkau kehilangan engkau, ibu engkau kehilangan engkau, dan tidak akan ditelungkup dicampakkan manusia di atas muka mereka, atau dia bersabda ke atas hidung mereka dalam api neraka, melainkan daripada hasil tanaman lidah-lidah mereka. Nampak tak? Sakilat ummuka wa hal yakubun nas bin nari ala ujhim aw qala ala manakhirihim aw asairihim. Mana manusia itu dan tidak akan dicampakkan manusia di atas muka mereka atau ke atas hidung mereka dalam api neraka, melainkan hasil daripada tanaman lidah-lidah. Mana perbuatan lidah? Hasil daripada perbuatan lidah ini menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kepada. So hadis ni tuan panjang. Hadis ni panjang, nanti kita akan tengok dia punya syarah dia. Tapi syarah saya rasa pun tak panjang sangatlah. Tapi lebih kurang saya dah cerita sedikit. Dan terjemahkan sedikit tentang hadis ini. Jadi apa yang Nabi yang Muaz tadi minta pada Nabi, supaya beritahu dengan dia apa amalan yang boleh dimasuk syurga dan jauhkan daripada neraka. Itu yang sepatutnya kita minta. Banyak ni kalau kita ni minta lain. Jumpa kawan minta lain. Kena duit tak? Kan? Lanjutlah dia makan. Takkan kalau dengar kalau dapat macam duit. Lanjutlah sikit. Kan? Banyak kita minta cakap macam tu. Minta orang belanja.
Tapi Muaz ni dia tak minta macam tu. Nabi minta pada Allah, pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan supaya aku boleh masuk syurga, dan jauhkan aku pada azab neraka. Nabi pun kata, laqad sa'alta al-azim. Kau dah tanya satu benda yang besar ni, kau tanya ni. Jarang orang tanya ni. Nampak? Maka Nabi pun ceritalah apa benda-benda yang menyebabkan bolehkan kita masuk syurga dan jauhkan pada neraka tadi. Seperti tidak syirik pada Allah, mendirikan sembahyang, tunaikan zakat, puasa, haji, kemudian berpuasa, puasa itu sebagai perisai, bersedekah, kan, yang menghilangkan dia punya dosa-dosa kesalahan, memadamkan api neraka. Kemudian Nabi suruh sembahyang malam, salatul rajuli fil jawfi. Nabi suruh sembahyang malam. Nabi sembahyang. Kemudian apa lagi ni Nabi kata lagi? Kemudian Nabi cerita tentang orang kata Ra'sul Amri, kepala urusan, iaitu Islam. Kemudian tiang dia apa? Tiang Islam apa? Kemudian puncak daripada Islam tu apa? Jihad. Kemudian Nabi suruh jaga lidah. Yang terakhir tu Nabi suruh jaga lidah. Kan lidah ni tak bertulang, kan? Lidah tak bertulang. Lidah pun kadang-kadang boleh membolik orang. Depan kita cakap lain, belakang kita cakap lain. Lidah juga boleh mengapi-ngapikan, melaga-lagakan orang. Namanya an-namimah. Namimah. Antara akhlak yang buruk yang minta kita jauhkan ialah sifat an-namimah. Nun mim ya mim yata, namimah. Apa maksud namimah ni? Melagakan orang. Jumpa si A, dia memburukkan si C. Jumpa si C, dia burukkan si B. Itulah baju siang malam melaga-lagakan orang dan sebagainya. Sifatnya akhlak yang terburuk. Dan akhirnya besok seorang itu boleh diazab disebabkan oleh perbuatan lidah dia tadi. Cukup sekadar tu perbincangan kita tentang malam ni, insya-Allah. Akan datang kita sambung syarahannya, dilayannya, dan perkara-perkara lain berkenaan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Saja. Ada soalan tak? Ada? InsyaAllah. Tak ada soalan ni? Lepas isyak kan kita ada permintaan ni untuk kali arwah. InsyaAllah. Kita semayang dulu lah. Kita semayang kan begitu buat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina shalihan wa amalan mutaqabbala, rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatah ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahma fa'arifin. Allahumma faqina fid, Allahumma faqina fid, Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.